Mayun, mungkin anda semua kenal. Saya mula berkecimpung dalam filem sejak umur saya 8 tahun. Masa tu saya selalu ikut arwah mak berlakon pentas bangsawan. Jadi daripada sana saya ikut jejak dia mungkin. Macam mana cara orang berlakon, macam mana cara orang menari, menyanyi. Jadi kita adik-beradik tu 5 beradik tu Jadi mak yang paling bongsu, jadi mak lah yang ikut, yang lain-lain semua tak ada ikut gini kan. Jadi umur 8 tahun dia dah mula berlakon dalam filem Manusia, Kasmah Buti sama Umar Rojik. Sudah tu umur 10 tahun filem Air Mata, mak kecilnya, terus Nani besarnya. Masa cerita Manusia, mak kecilnya, Saat Dia besarnya. Dah tu mak dapat undangan daripada KT Kris filem Untuk Sesuap Nasib, first picture Datuk Mustafa Makruf dari Hero masa tu. Jadi nak syuting pula, kita orang miskin kena minta sedekah kat depan pasar. Jam pasar Gelang di Singapura tu belum bikin lagi kan. Jadi kena playback dekat pasar tu dengan bawa mangkuk, nyanyi playback. Aku lapar, aku pun dahaga. Orang yang pergi pasar ni taruh duit. Dah habis tu, cik, saya bukan tak sedekah, saya syuting. Diorang tak tahu, ambil nak. Dia bilang gini. Bilang dengan mak ketawa kan. Habis, tak kasih balik. Dia tak ada, dia kasih. Dia bilang gini. Itulah. Sudah tu, dalam umur habis sekolah tu, selalu bergiat di Jalan Ampas. Pasal mak pelakon filem masa tu. Di Jalan Ampas, umur 11 tahun dah pindah. Daripada Lorong Kuaman pindah ke Buntik Road, dapat quarters. Jadi kita duduk kat itu. Jadi hari-hari tu balik sekolah aja pergi studio. Pasal kita bebas, pasal mak kita ada kat situ kan. Kita bebas masuk, tengok orang syuting lah, tengok orang dubbing lah, tengok orang recording lah gini kan. Jadi selalu kacau-kacau apabila nak suara latar aja mak selit. Umur 12-13 tahun masuk. Jadi banyak penelaku lagu-lagu P. Ramlee yang ada latar-latar belakang, semua suara mak. Kita ikut chorus masa tu kan, Mak, Rahmat, Enon, Rahmat BKK, lagi 1-2 orang tu, Pakcik Momok, masa tu kita ikut suara latar. Bila filem Anakku Sazli, mak dapat sikit lah masa jadi Rokia, berlakon dengan P. Ramlee. Terima kasih. Jadi selepas filem tu, arwahnya pun dah mulai naik nama dia. Jadi dia dah bikin filem Penarik Beca. Dah tu dia nak bikin filem Panca Delima. Dia ambil mak sebagai pelakon. Jadi bila pelakon, Jin Samsudin pula jadi dia punya hero. Jadi mak, kita nak bikin filem gini takut. Pasal kita mak masa tu bekerja sebagai penari chorus kat studio. Gaji berapa saja masa tu, macam $100 je dulu. Jadi tak kisah, kita tak tahu gaji tu berapa. Janji kita syok nak menari, kita syok nak berlakon gini kan. Bila dapat berlakon dalam filem Panca Delima tu, jadi arwahnya cakap gini. Dia ajar kita cara kita jalan, cara kita berlakon. Dia banyak tunjuk ajar sebagai Arwahayaham Tan Sri P. Ramlee, kira macam guru bagi mak lah. Jadi tak dapat dilupakan lah jasa-jasa dia. Lagi satu, dia nak filem, dalam filem banyak yang mak berlakon, banyak filem-filem mak nyanyi suara sendiri dalam filem. Seperti Sumpah Wanita, Hantu Jerangkong, Hantu Kubur, Puteri Gunung Banang. Banyak filem-filem yang mana mak berlakon, mak punya suara sendiri. Jadi bila nak berlakon dengan P. Ramlee, filem Menuju Empat Belalang, bila tengah syuting habis, bila lunch time, mak masuk pergi recording room. Ada apa bang? Praktis, dia bilang gini. Dia sudah bikin arrangement lagu tu, dia dah tulis, dah apa semua, nak bikin arrangement, tinggal masukkan penyanyi aja. Jadi bila bilang, disuruh nyanyi lagu Kalau Kaca Menjadi Intan, tak nak lah bang. Pasal kita segan, pasal dia penyanyi handalan. Kita dalam filem aja kan. Cuma mak dapat recording dulu HMI, cuma dapat 2 lagu. Pasal terus sign kontrak, dia tak dapat recording. Jadi dia suruh nyanyi 1 jam kat piano, belum makan lagi ni. 1 jam sampai perfect. Okey, besok recording. Lagu Kalau Kaca Menjadi Intan tu lah dalam filem mak nyanyi dengan dia. Dah tu bila
dalam filem Panca Delima tu dia ambil mak, nama betul Hasimah binti Muhammad Liun. Jadi tak sedap. Dia bilang, arwah bapak mak orang panggil apa? Orang panggil Yun Hasimah Yun. Malah kita belum ditayangkan, dia orang bikin macam trailer gini kan. Jadi memperkenalkan dia lagi. Hasimah binti Muhammad Liun. Tak sedap. Jadi dia Hasimah Yun. Saya Hasimah Yun dalam filem Panca Delima sebagai teratai gini. Jadi banyak nama-nama yang ditukar, semuanya naik. Macam Muhammad Jin bin Samsudin namanya, tak panjang. Jin Samsudin. Macam Rahmat dah biasalah, nama dia memang sedap. Lagi tu Ros Yatimah, namanya Rosna, dia tukar nama Ros Yatimah. Pasal Mak Neng, nama Yatimah kan, yang Yatimah nama Mak Neng pun bukan Neng Yatimah, nama dia Buntat. Dia tukar Neng Yatimah. Habis Rosna pun dia tukarkan Ros Yatimah. Itu nama yang dikasih tu semuanya naik. Jadi tak, orang bilang kenang jasa dia lah. Sampai sekarang orang kenal lah Sumayun. Masa mak berpindah di Buntik Road, So Brothers Quarters tu umur 11 tahun, ikut mak masa mak dapat quarter kat situ kan. Jadi satu quarter tu semua anak wayang kat situ. Dia sebelah rumah, Jin Samsudin sebelah rumah, Mak Mahmud sebelah rumah, Nomadia, terus Nani dia ikut suaminya tu jam kan, Benyamin, Rahmat, banyak semua artis, P. Ramlee, Kasma Buti, R. Azmi, Tompel, sama Saloma masa tu. Banyak artis, semua artis yang bekerja makan gaji semua dapat quarters. Jadi bila kita kalau nak buat kenduri Kendaura, kita tak perlu jemput orang luar. Kita jemput saudara yang terdekat sama artis semua tu. Satu. Yang kedua, bila nak hari raya, malam hari raya kita buat kenduri, dia ada badminton court, kita ada surau. Jadi orang surau bentangkan tikar, satu rumah bawa satu dulang, apa yang kita masak buat raya tu satu dulang. Itu yang seronok itu. Jadi lain-lain rasa tau. Dia ni masak itu, dia ni masak ini. Kita buat kenduri arwah. Sekali menyambut hari raya sekali ni kan. Jadi kalau apa-apa seronoknya kat Buntik Road tu tak ada orang luar. Semua artis. Kalau kita berjumpa sebelah-sebelah punya nak mana syuting tak syuting pun nak menonton, nanti kita nak tengok wayang tak? Ini gambar ini. Gambar orang putih. Kita dulu Shaw Brother dia kasih kita pas 2. Jadi kita boleh bawa siapa? Adik mak dapat tiket 2. Jadi under show punya panggung. Jadi kita ni nak tengok ini panggung, habis keluar masuk lain panggung under show punya. Jadi puas tengok wayang. Bila kita tak syuting lah, bila kita syuting tak boleh lah. Mak makan gaji sebagai chorus girl. Hanya gaji tu RM100. Jadi satu tarian dapat komisen $20. Sudah bila mak jadi heroin, gaji mak dia cuma kasih $400. Lepas filem ikut komisen, gaji pun 400. Jadi maknanya macam mak pergi gaji satu bulan $600. Tapi tak ada, kalau dia mainkan tayangkan kat mana kat TV, masa tu tak ada TV kan. Kita tak ada royalty apa-apa. Dia dah bayar komisen tu. Jadi kalau macam orang yang tak bekerja macam Udomar, siapa yang orang luar ni kan, dia bayar kontrak by picture. Habis syuting, habislah. Dia tak terikat macam mak, dia sign kontrak dulu. Dia tahu mak boleh berlakon aja, dia tengah recording ini pun luar pun dia pun tak kasih. Kau rekod kita punya company. Atau lagu-lagu filem kan diorang anukan, dia tak boleh kasih. Macam kita dah terikat, kita kena sue pula nanti dia kan. Itu saja. Sudah ku tenang dan ku pandang, makin ku renung makin sayang. Sudah ku tenung dalam kitab, makin ku renung berdetuk-detab. Walau terjadi sehidup semati, marilah ke kanda pujaan hati. Minta
Sebab sekarang mak berlakon dalam filem macam Jumpa Belalang, mana yang mak berlakon dia tak bayar. Dia tak bayar. Kalau dia orang pakai mak punya suara dia orang bayar $40. Ni lah Singapore lah $40 dia bayar. Habis tanda lah tak bayar pun ambil sana lain orang aja ni. Dah tu baru dibayar $40. Istana janjimu, ku hias cantik dalam angan-angan, sebab bencana datang mengganggu, kini hancur musnah istana impian. Kalau satu filem tu ada 3 lagu lah kita dapat duit. Bagusnya kita bila syuting kat dalam studio tu, kita tak duduk makan. Kita nak makan pun sebelah lorong aja dah rumah. Rumah balik makan. Dia tak kasih makan kat luar-luar. Jadi dia kasih mak, sungguh dah bergaji 400, $1 dia kasih. Untuk air je, makan kat rumah. Habis macam mana? Itulah mak selalu kacau-kacau bila recording ni kan bikin suara latar orang bayar $20. Itulah yang mak dapat duit tu kawan-kawan. Nanti kadang-kadang bila wak sate datang bila time 2 kali, sebulan 2 kali time gaji kan. Gaji artis dulu belakang pekerja 3 kali. Jadi bila kita artis yang time gaji tu wak sate lah, tahu goreng lah, macam-macam yang datang ni tau. Yang ceti lah, yang ada orang hutang ceti lambat-lambat. Nanti nak makan tak ada duit kan. $1 mak kasih. Macam mana tak pegang duit dulu. Nanti masuk minyak sebab wak sate dah datang. I owe you dulu. Lu dah apa sajalah si mak. Dia anggap dia macam bapak tau. Nanti berapa ringgit? Sembarang lah RM5 pun boleh lah. RM5 dulu satu cocok sate baru 10 sen. Jadi kawan-kawan, sate dah datang mah. Okey kau tunggu sekejap, aku masuk dalam. Belanjalah dia orang. Kalau RM5 tu dengan ketupat lebih daripada cukup. Dulu kan $5 kan, lebih daripada cukup dah makan. Jadi bila mak datang, kau baru makan sate, minta siapa? Minta kita kuih kau ada je. Mak bising. Macam bapak kau je. Orang tak ada bapak. Kalau ni manja kalau dengan dia. Yang rapat dengan mak dulu ramai-ramai arwahnya Kak Nurmadia yang rapat selalu kita bikin show ke mana-mana pun dengan diorang. Kalau penyanyi Saluma, kemana saja dia ikut, dia nak pergi recording kat Mediacorp ke, dia nak pergi mana nanti dia bawa. Ma, mari ikut kakak pergi recording. Mari kita pergi wayang, mari kita pergi makan ni. Nanti dia drive pergi, kadang-kadang kereta dia tinggal mak drive bawa. Kadang-kadang dia balik kerja naik kelab malam, nanti dia balik besok dia nak recording kat studio kan, dia tidur rumah. Pagi dia pergi lagi bersama mak, selalu temankan dia. Sekarang gini, kalau macam kita di Jalan Ampas, kita dapat skrip, macam kita first dipanggil dengan cerita jadi director campak satu orang satu skrip the whole cerita lah tu Jadi nanti dia bilang, Sima sebagai ini, kita dah tahulah, kita catat lah kita punya ni. Dia ni sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Jadi director ni tukar cerita pula, apa cerita yang dia nak direct lah ini kan. Jadi kita dah tahu. Bila besok kita nak syuting, jadi 1 minggu kita dah dapat itu skrip, baru dia start syuting. Jadi bila besok nak start syuting, Inari ada program datang. Okey, scene ini, scene ini, scene ini. Jadi kita hafal lah malam tu. Pasal besok nak syuting kan, jadi kita dah sampai set aja kita dah hafal kita punya dialog. Tak menyusahkan orang bilang kan. Itu saja yang senangnya. Kalau sekarang kan, kalau syuting drama tu kan, the whole script kita nak kena hafal. Tak payahlah aku bilang ini. Dulu kita tak sama kan. Apa yang besok kita nak syuting, hari malam ni kita hafalkan dulu. Kita dah senang kan. Besok lain scene lagi. Scene yang mana? Scene yang itu yang kita hafalkan.
ada. Macam bila dah habis siap tu dia nak tayangkan gitu, dia bikin premier dulu. Jadi kita artis yang mana berkenaan aja lah yang kita ada lah kat tempat premier tu. Kadang-kadang kita tak datang pun. Jadi kadang-kadang gambar mak yang dah mak lakonkan pun mak tak dapat tengok. Dulu belum tak ada TV kan. Belum ada keluar CD-CD semua gini. Dan sekarang tahu gambar aku dulu. Gambar aku dulu gini. Belilah. Dapat tengok yang lama-lama filem. Hei, kamilah penyamun di dalam negeri. Dalam filem Nuju Empat Belalang, kita syuting gambar tu. Asima kena merangkak tau, kamera daripada belakang. Dia tunjukkan kita punya belakang. Apa dengar nak mana kita terpaksa lah gilik sikit. Jadi Ananda Tuan Puteri ikut Bonda Permaisuri. kalau dalam filem tu, masa yang Aziz Sata tu nak bagi duit, satu untuk engkau, satu untuk aku, dua untuk engkau, dua untuk aku, lepas dua apa, engkau hentam aje lah. Hentam untuk engkau. Itu dia orang berdialog sendiri. Ini macam kira berapa lama mau habis. Pegang, aku kira. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Tiga untuk kau, tiga untuk aku. Lepas tiga berapa? Hentam sajalah, untuk kau, hentam sajalah untuk aku. Lepas hentam sajalah. Betul dah, betul dah untuk kau, betul dah untuk aku. Dalam dunia mana ada huruf bedal dah? Dalam dunia mana ada huruf bedal dah untuk kau? Dalam dunia mana ada huruf bedal dah untuk aku? Apa dah? Apa dah untuk kau? Apa dah untuk aku? Ini untuk kau. Ini untuk aku. Kau nak mampus je? Kau nak mampus je untuk kau. Kau nak mampus je untuk aku. Kepala otak kau. Kepala otak kau untuk kau. Kepala otak aku untuk aku. Aku bagi kadang. Aku bagi kadang untuk kau. Aku bagi kadang untuk aku. Untuk kau. Untuk aku. Jadi bila nak ambil itu part dekat 20 kali take. Nanti kalau dah bagus gini kameraman menggigil ketawa. Dan lepas tu wireman pula. Dah tu dia pula, kau orang merambus keluar, dia bilang. Dia dah on gini, okay ready for take, dia satu orang saja. Lepas tu dia yang menggigil ketawa. Pasal ada orang spontan masa tu. Jadi Piramli ambil. Dia tak ada buang, bermakna spontan kan. Dia suka sangat. Dalam filem komedi ni lah, dia orang bikin spontan. Tapi bagusnya dia tak buang. Yang macam kat Jalan Ampas, cerita Sinema Bujang Lapuk bukan Sinema, Sinema Bujang Lapuk. Yang Rahim dia dekat pintu gate tu yang gitu. Dia punya karakter tu asyik nak debu orang aja kan. Garang tapi tak debu-debu. Umar Syuita, nanti kalau dia ada orang datang tak kasih salam dengan dia, kalau tak tanya baik-baik, dia boleh tengok orang tu atas bawah, belakang tu dia ludah di jalan. Umar Syuita. Rahim pula asyik nak debu orang, tapi tak debu-debu sampai Piramli bikin lagu Aku Debu. Itu debu tu. Habis yang lagi satu bila nak recording Kuek Mambo. Dia nak cari apa?
pam 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 pam. Mr. Kwek pun masuk daripada pintu. Kwek. Jadi apa lalu Ramli, gua pengen nama pun lu bikin lagu. Jadi Kwek Mambo. Ini terlucu kalau Jalan Ampat. Kalau mak tak suka ingat Jalan Ampat, mak selalu pergi tau. Mak pergi. Orang bilang tak kering gusi, ada dia telata-telata artis dia. Lagi-lagi arwah Sari Kamil. Ada saja dia punya kelakar. Dia orang ni garang dalam filem tapi the best. Kata orang tak kering gusi, dia Sarip Dul. Kadar Risman dia pakai tie. Wah, dia nak syuting cerita apa kat itu Antara Dua Darjat dia pakai tie. Dia pun keluar duduklah filem tu nak minum teh lah kena gini. Dia beli usik. Ini tie ke kipas? Sarip Dul. Dia tengok atas bawah gini. Dia terus jalan. Apa lah kau gini? Dia ludahnya Sarip Dul. Kau tak baik lah aku bilang gini. Suka kacau orang. Kelakar habis. Kalau ada lagi Kak Norma. Kak Norma dia pun sama. Dengan kelakarnya, dengan mencarutnya. Dia orang tak kering gusi lah kalau kat Jalan Ampas tu. Kita dah anggap macam keluarga kat sana. Diorang spontan, masa tu kan diorang ambil mak sebagai guest artist. Macam pasal belacan tu kan. Belakang terus dia masuk lagi. Apalah dia pasal belacan pun nak bergaduh-gaduh lagi. Nak parang-parang lagi ni maksudnya gitu kan. Action! Keluar! Keluar kau dari sini! Perempuan yang tak kenang diuntung! Keluar kau dari sini! Ampunkanlah Adinda, wahai Kanda. Adinda berjanji, Adinda tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Ampun? Aku tidak akan ampunkan dosamu dari dunia sampai akhirat. Keluar kau dari sini! Keluar! Wah, betul punya marah kawan tu ya. Apa tak boleh cakap ke? Kalau Kanda nak mengusir Dinda dari sini, kemanalah yang Dinda nak numpang diri, Kanda? Aku tak peduli apa yang akan terjadi pada diri kau. Kalau kau tak mau keluar, aku akan pancung leher kau. Sampai hati Kanda nak mancung Dinda. Sampai hati Kanda. Sampai hati? Kau juga sampai hati membuat aku begitu. Bukankah kau tahu kelukaan aku ialah belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Sekarang aku akan pancung leher kau. Apa punya laki ni? Pasal belacan saja pun kau nak pancung dia ke? Apa su? Engkau memang manusia luar jana. Sanggup kau menggunakan kekerasan terhadap wanita. Baik kau minta maaf kepada dia. Minta maaf? Engkau tak minta maaf, lebam biji mata kau. Ini apa ni? Gila ke? Sanggup kau mengatakan aku gila? Habis Piram bilang, okey kau sebagai hang dia. Gini, dia buat sendiri tu. Macam Piram, misai ke Tanglung? Misai pun boleh Tanglung kecil. Baru datang dari Russia ke mana dia. Haji Sata pun sama. Jadi, kita yang syuting kat sana, kita happy tau. Pasal apa? Telatah dia orang tu. Macam spontan. Tak ada dibuat-buat. Ini cat kah kapur? Bedak, Tuan. Ya, ini macam rasian terlepas. Baru turun dari bulan, Tuan. Itu misai kah Tanglung? Yang ni, Tuan. Misai pun boleh, Tanglung pun boleh, Tuan. Sudah. Kau dah hafal dialog semua? Sudah, Tuan. Macam sekarang ni kalau nak bikin kelakar gini pakai skrip Kalau dulu tak ada skrip. Jadi yang mana tak adalah perkataan yang tak menyenangkan kan. Jadi yang mana perkataan yang tak menyenangkan tu dia potonglah kan. Jadi itu yang bestnya tu. Dalam filem Anakku Sazli, mak cuma berlakon tak banyaklah jadi Rokia kan. Jadi dalam filem tu mak kena nyanyi tapi bukan suara mak, suara Saloma. Lagu Istana Cinta. Jadi bila Sudirman Haji Rasad sama Nur Kumalasari rancangan Dewi Puspa tu, dia invite mak sebagai guest artist. Jadi dia nak mak nyanyi lagu tu lah. Bila nyanyi lagu tu sampai sekarang kalau mak pergi ke Malaysia ke Sabah ke Sarawak ke Brunei ke, lagu Istana Cinta tu juga yang diorang suruh nyanyi. Dalam filem Menuju Empat Belalang tu kalau nak berduet dengan Piramli kan, itu lain.
dalam angan-angan sebab bencana datang mengganggu kini hancur musnah istana impian. Masa studio Jalan Ampas tahun 67 tu ditutup, masa tu Mak tahun 64 Mak dah keluar daripada sana. Pasal apa? Mak pay kontrak lagi 2 tahun, tapi masa ada krisis kat sana antara Mak dengan company. Jadi dia kasih Mak 24 jam pula. Okey, I take a lawyer. Kau bayar. Dia bayar Mak 2 tahun setengah punya kontrak. Mak tak peduli, aku ada kontrak dengan kau, aku tak ada salah apa-apa, kau nak buang aku. Okey, never mind. Jadi keris masa tu nak tangkap Mak lah, tak boleh tangkap aku. Dah patah hati. 30 tahun tau Mak tinggalkan dunia filem gara-gara itu. Tahun 64 Mak dah start. Last filem Budi dan Dosa sampai last filem tu. Bila apa tu UA Azhari panggil Mak berlakon dalam filem Black Widow, dia telefon Mak. Dia bilang, Kak Syima, dia bilang, boleh tak berlakon dalam filem saya Black Widow? Aku tak kenal macam mana. Aku bilang gini. Okey, Kak Syima pergi kat terminal, kat airport. Dia bilang kat terminal 1, dia bilang ini. Saya naik kapal terbang, nanti kita jumpa sekejap, dia bilang. Saya ceritakan gini-gini nak berlakon dalam filem saya. Okeylah, aku bilang gini. Jadi anak lah pergi hantar kat airport. Jadi Mak tak kenal dia orang lah. Dia orang kenal kan kita kan gini. Dia sama Raja Azmi datang. Ya itulah 30 tahun Mak tinggalkan dunia filem tu. Mak berlakon dalam filem Black Widow. Selepas filem-filem tu, Mak seringlah diundang berlakon lah, menyanyi ke sana ke sini. Kalau tidak, reporter nak datang interview Mak pun Mak tak nak. Merajuk sangat. Itulah masa So Brother Jalan Ampas tu ditutup. Jadi Mak dah tak ada dah. Mak tahun 64 dah keluar pada studio. Sudah tu rasanya macam anak-anak wayang masih ada lagi di kuartus tu juga. Sampai 1-2 tahun ni. Diorang apply sama government rumah, baru dapat rumah. Yang ada dah berhijrah ke Kuala Lumpur seperti Din Samsudin, apa semua kan. Piramli memang tahun 64 dah berhijrah ke sana. Itu sajalah. Jadi Mak dah keluar pada Buntik Road masa tu. Kita dah beli rumah sendiri dulu kat Jalan Senyum. Dalam filem Nujum 14, ingatnya masa Ahli Nujum, mulai pada hari ini, beta nak tukarkan nama Ahli Nujum. Beta nak panggil Kanda Satria. Bagaimana dengan nama itu? Habis dia jawablah. Kelakar masa tu kan. Masa syuting itu. Itulah yang Mak ingat. Ahli Nujum, Tuan Putri, mulai hari ini, beta nak tukarkan nama Ahli Nujum. Beta nak panggil Kanda Satria. Bagaimana dengan nama itu? seram bulu rumah pati Tuan Putri. Kanda Satria, Ya Dinda Puspita. sudikah Kanda mengambil Dinda sebagai istri Kanda? Tak boleh Tuan Putri. Sebab kita berlainan darjat. Apa kata hamba rakyat nanti? Sudah tentu Baginda Sultan akan menerima malu. Dan Patik juga malu yang paling besar Tuan Putri. Tapi jikalau sekiranya Tuan Putri paksa, sumpah Patik tak malu. Oh, Kanda Satria. Kena loteri Tuan Putri. Arwah Yarham Marojek ada 3 filem dengan dia. Direktor India, Jamil Sulong yang last lah. Sri Tanjung sama Budi dan Dosa. Piramli, Nujum 4 Belalang sama apa tu? Yang Gigi Sati ni ajalah. Nama anakku Sazli. Piramli, Tan Sri Piramli. Pasal apa dia
tunjuk ajar kita macam kira macam guru mak lah. Nak jalan, nak bercakap, tengok Asima kamera sini, nak profile macam mana dia ajar. Jadi nampak dalam filem tu manis, cantik ini kan. Dia tunggu sampai nak menangis tu, nanti dia cakap, dia ceritakan menyedihkan gitu. Dengan sendirinya kita keluar air mata. Tak payah pakai Grislin ke apa ke. Tak original kan, dia tak original. Walau dialog spontan pun dia nak original, dia tak nak dubbing. Apanya. Tak boleh lupa lah jasa baik dia. Masa pelakon dengan arahan orang India ni, Darius Ghosh, siapa lagi tu, Bhaskaran, B.N. Rao, pelakon dalam filem-filem dia. Dia tak tahu cakap Melayu. Jadi dia cakap in English. Jadi ada assistant director tu, ada penjemahannya lah. Jadi dia bilang, Asima, I want you this. Kita dah tahu lah cara-caranya. Ini okey lah, kita buat sendirilah. Kalau senang mata dia tengok, alright, dia bilang okey. Gitu aja. Kalau orang kita boleh bertanya banyak. Kan? Kalau orang India tu lain. Dia tak tahu Melayu. Kalau kita dialog salah pun, kalau assistant director tak cut, dia pun tak tahu. Dialog tu betul tak betul. Kalau director Melayu kan dia tahu dialog tu betul tak betul. Itu perbezaannya. P. Ramlee lain. Dia kasih kita free acting. Kau acting tu, tapi aku tak, caranya begini. Cuma daripada sana playback, macam mencari-cari ini, itu dalam filem Pancar Derima tu kan. Semuanya, okey, gini. Dia sukalah. Bermakna okeylah. Bila lepas ambil satu take tu, tanya dia, bang boleh bang? Okey bang, okeylah. Pasal kita first picture jadi heroin kan, mesti nak kena tanya dia. Kalau dia bilang tak bagus, kita pun tak sedap kan. Dia suka, alright lah. Omar Rojek, dia orangnya tak banyak mulut. Asima gini nanti dah gini dia arahkan gitu. Kita berlakon sendiri. Kalau senang mata dia, sedap mata dia memandang kita, acting kita, okey. Kalau dia tak sedap, dia bilang. Gitu. Abang Jamil pun sama. Pendiam, tak banyak cerita. Kita tahu kita pergi tugas apa. Pasal malam kita dah hafal dialog. Sampai kat set aja. Dulu kita nak syuting, program pukul 8, 7.30 kita dah sampai studio. Bye, buka makeup room. Kita makeup sendiri, dulu tak ada makeup artis. Kita makeup sendiri, kita tengok apa scene kita. Continuity pun tak ada sibuk nak bilang baju-baju. Kita dah siap sendiri. Apa konti kita dah siap. Semua tu gitu. Jadi pukul 8 siap kita dah masuk set. Diorang dah fix live, tinggal shoot aja. Itulah orang bilang kelebihan artis dulu. Diorang jaga time. Kita tu tak ada director tunggu kita. Kita pukul 8 sub kita dah ada. Director belum sampai. Kita dah siap kat dalam set. Nanti bila sampai kat Jalan Ampas tu, dah tengok dia duduk kerus, kerempeng dulu. Gerutu, jerawat-jerawat dulu. Bila anakku Sadri dia memang cantik. Dah syuting dengan dia gini kan. Suara best. Orang bilang. Dia punya penampilan. Lagi dia kalau pergi ada show kat Malaysia, dia tak panggil lain orang, dia panggil mak je. Mak, Haji Sata, Ibrahim Pendek, Saloma, P. Ramlee, 5 orang. Sampai ke Golok, sampai ke Patani tau kita bikin run tu show. Alamak bang, malu lah bang. Kau anggap macam tak ada orang kat depan tu. Apa lagi kalau dia dah cakap begitu, dia main accordion kat atas, mak menyanyi, mak mulai menari lagi. Nak cukupkan dia time dia tak. Kadang-kadang kalau kita 5 orang besok, kadang-kadang mak nyanyi 2 lagu, satu lagu straight dia main, kita menari. Jadi panjang masa. Kalau sampai sekarang ni lah peminat-peminat mak ni, lagu lain tak ada sampai mak jelak. Lagu Istana Cinta lah dalam filem Anakku Sadli. Lagu itulah yang dia orang suka. Kemana-mana sampaikan dia orang bilang, tak ada lagu lain macam artis yang lain ni kan. Tapi terdengar kat telinga ni, bukan kita yang pilih kan. Pergi tak rumah Datuk, Asim Mayun,
Lagu Istana Cinta jangan tinggal. Dengan cinta ku bina istana, kau sentuh runtuh jadi pusara. Cahaya hidup ku jadi gerhana, bisa jiwa menanggung derita. Ku semai benih kasih sejati, ku pupuk dengan baja yang asli. Ngapa kau siram racun yang pedih? Ku tuai kini hanya rasa yang sedih. Ku mimpikan istana janjimu, ku hias cantik dalam angan-angan. Sebab bencana datang mengganggu, kini hancur musnah istana impian. Itulah lagu yang kegemaran peminat-peminat Asmani.